Salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena sudi bersama channel ini. Saya harap pada luar sana sehat ya. Saya ada sedikit pencerahan di sini berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkenaan beliau yaitu tetap hebat. Karena apa saya kata seperti itu? Karena dia, kalau kita lihat daripada awal penubuhan parti beliau pun, parti itu bergerak ke hadapan dan sehingga hari ini yang kita lihat dan telah membuahkan kejayaan. Walaupun tidak banyak, tetapi kita rasa sudah berjaya. Ini satu gelombang kebangkitan rakyat yang kita lihat. Daripada segi mereka mengkritik, itu wajar mereka mengkritik kerajaan. Dan sewaktu mereka sebagai kerajaan pun, mereka juga dikritik. Tapi apa yang berlaku hari ini? Yang kerajaan tidak mau dikritik. Dikritik pemimpin, dikritik rakyat. Jadi apakah itu demokrasi? Inilah yang rakyat selalu lihat. Kenapa saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tetap hebat? Karena dia semakin ramai pengikut. Mungkin yang di luar ada juga yang membantah apa yang saya kata ini, itu hak masing-masing. Karena apa yang saya nilai, apa yang saya lihat, mereka berjaya membangkitkan rakyat untuk terus bersuara. Dan mereka juga berjaya mengendalikan parti mereka dengan baik. Walaupun ada yang sebelahangan kecil yang kita lihat berpindah kepada parti lain. Ini adalah kebiasaan. Tidak hanya di Pakatan Rakyat. Di parti mana-mana pun ada juga yang lompat kotak sana, lompat kotak sini. Yang berpaling tadah. Karena orang ini, kalau kita lihat, mereka hanya menggunakan platform parti. Mana-mana parti yang mereka nak duduk pun hanya sekadar mereka untuk naik sebagai ahli politik supaya dilihat semakin berada di atas. Ini kebiasaan mana-mana pun. Jadi dalam politik ini, kalau dalam Pakatan Harapan yang hari ini pun kita lihat sudah ada beberapa orang lagi dibuang. Sini Pakatan Harapan sudah mula ada ketegasan, ada baik di situ. Begitu juga dengan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Parti dia mempunyai perjuangan. Karena itulah namanya Parti Keadilan Rakyat. Karena dia coba untuk memberi sesuatu yang adil kepada rakyat. Ini yang saya lihat. Jadi mungkin pandangan saya ini berbeza dengan kawan-kawan di luar sana. Mungkin ada yang mengatakan saya agung-agungkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ini hakikat yang juga kita perlu telan. Karena kalau kita lihat apa yang beliau lakukan adalah membantah ataupun memberi kritikan kepada kerajaan yang sedia ada berkenaan dengan isu-isu yang beliau sendiri rasa tidak sesuai. Jika kerajaan tidak mau mendengar, itu adalah pandangan beliau. Tidak beliau paksa orang nak ikut. Tetapi kita rakyat boleh menilai. Seperti isu-isu yang baru timbul ini. Politik hendak duduk di JLC kita. Ini akan mendapat bantahan sebenarnya. Tetapi belum lagi karena sekarang belum waktunya. Kita tunggu selepas ini. Kenapa? JLC ini yang sebaik-baiknya, kalau mengikut pandangan saya, kita letakkan ahli korporat kita ataupun orang profesional kita yang betul-betul profesional untuk duduk di sana. Jadi lebih baik jika JLC kita dipegang oleh kerajaan ataupun ahli-ahli politik. Ini akan membimbangkan karena akan ada satu yang rakyat lihat. Pasti ada pecanggahan di situ nanti. Pasti akan berlaku sesuatu yang tidak baik. Ini selalu berlaku. Jadi kalau boleh, memang JLC ini tidak boleh dipegang oleh ahli politik. Tapi apa yang kita lihat hari ini, keluar di akhbar hari ini, kawan-kawan boleh baca sendiri. Nah, ada yang di kepala puak-puak sana seronok karena ahli parlimen mereka dah hampir semua mendapat jawatan. Tinggal 8 orang, 9 orang lagi yang belum. Ada yang sampai berkata begitu.
Jadi tujuan mereka untuk ke kerajaan adakah hanya untuk mendapat jawatan? Ini yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, rakyat lihat daripada segi kritikan-kritikan dia tentang hal-hal sebegini. Ini nanti beliau pasti akan kutuk lagi. Pasti beliau akan membuat pencerahan lagi tentang isu-isu ini. Dan pasti akan dapat bantahan. Tetapi ini baik. Sama juga seperti hal-hal lain. Rakyat perlu mengkritik sesuatu yang rakyat lihat tidak baik. Bukan rakyat membabi buta. Rakyat juga paham. Kalau kerajaan kita tidak dikritik oleh rakyat dan tidak dikritik oleh parti pembangkang, mereka akan sesuka hati melakukan sesuatu hal yang setelah kita lihat sudah berlaku. Kejatuhan-kejatuhan yang lepas adalah berdasarkan daripada kekuatan parti PKR dan parti Pakatan Harapan. Gabungannya. Mereka kuat, kenapa? Karena suara rakyat. Dan mereka juga selalu melakukan kesilapan, mengatakan rakyat nak dengan Pakatan Nasional. Nak dengan tak nak, itu bukan isu yang saya nak ceritakan. Kalau betul rakyat nak, itu adalah berlandaskan undi. Ini sudah saya ulang-ulang banyak kali. Ini bukan berlandaskan undi rakyat. Ini berlandaskan anggota-anggota politik kita ini berpecah kepada kumpulan lain, bukan daripada undi rakyat. Jadi untuk penyokong-penyokong yang mengkritik juga saya, Anda perlu pikir apa yang saya katakan ini juga. Karena benda ini berlaku bukan atas mandat rakyat. Yang diwawalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pembohong lah, hal isu minyak lah, itu pun sudah saya bincangkan, sudah saya juga perkatakan di video-video yang lepas. Dia berada di penjara. Saya tidak mau menyalahkan ini kerana Tun. Itu Anda sendiri pikirkan. Karena kalau kita lihat pentadbiran Pakatan Harapan yang lepas bukan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita tidak dapat gambaran Pakatan Harapan itu di bawah pimpinan dia baik atau tidak. Tapi saya boleh percaya kalau beliau yang memimpin Pakatan Harapan, saya rasa ada ke arah kebaikan yang lebih baik. Karena beliau akan melihat kepada rakyat. Karena dia tidak melihat kepentingan pribadi melebihi daripada rakyat. Dia juga, kalau kita lihat cara kehidupan dia, kepribadian dia, itu menjelaskan bahwa dia orang sederhana. Inilah pemimpin yang rakyat lihat. Bukan isu-isu yang digembar-gemburkan yang tidak begitu rakyat inginkan. Seperti kes nak cerita dia liwat lah, kes dia masuk penjara lah. Dia adalah seorang tokoh yang hebat. Kenapa saya berkata begitu? Adakah pemimpin Malaysia lain yang mampu seperti dia masuk keluar penjara, mempertahankan parti dan rakyat? Jarang kita nak lihat seperti itu. Kebanyakan parti yang ada ditubuhkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat Malaysia keseluruhan. Kadang-kadang hanya untuk kepentingan setengah kaum, setengah bangsa. Jadi orang lain juga memerlukan rasa simpati duduk di Malaysia ini. Itu kita perlu lihat. Jadi kalau nak katakan kekuatan parti Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak kuat dan ingin dijatuhkan, caranya ya saya risau satu perkara. Takut sekarang ini orang tengah mencari lagi bahan untuk nak memenjarakan dia.
Saya harap beliau sihat dan tidak ada apa-apa berlaku sehingga PRU ke 15 ini, karena kita rakyat banyak juga yang ingin melihat kepemimpinan dia. Saya percaya tidak hari ini, tidak esok, tidak lusa, beliau tetap akan berjaya. Tetapi tugas dia untuk mencapai tahap sebagai Perdana Menteri ataupun sebagainya, itu agak sukar, karena memperjuangkan isu berkenaan dengan rakyat itu tidak mudah. Apalagi kekuatan parti dia tidak mempunyai kewangan yang seperti parti lain yang mempunyai kewangan yang kukuh kuat. Jadi mereka boleh sesuka hati membuat sesuatu. Jadi inilah yang kita lihat tentang kekuatan-kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dan perjuangan dia berkenaan dengan reformasi. So sekian dari saya. So saya harap walaupun apa yang saya perkatakan di video ini memberi sedikit manfaat kepada kita, dan bagi mereka yang nak membangkang ke ataupun yang nak menyokong parti mana-mana pun terserah mereka, tetapi kita hentikan isu-isu yang melibatkan perkauman, melibatkan gangsterisme dan sebagainya lah, yang mencemuh orang. Ini hanya parti politik untuk kebaikan rakyat. Jadi kenapa kita perlu untuk sampai nak memaki hamun sesama orang? Pandangan orang berbeza-beza. Jadi jangan kita memikirkan hak kita sendiri. Hak orang lain kita tidak fikir. Orang lain mempunyai pikiran yang berbeza dengan kita. Jadi cara mereka berfikir harus cara mereka lah. Kita harus menerima sesuatu dengan positif. Oke kawan-kawan, so saya harap perkara ini manfaat kepada kawan-kawan. Sekian, terima kasih dari saya. Thank you.